Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Sambungan kita hikam muka surat muka surat 43 barisan apa? Dan tamak 4 di bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Dan katanya, dan tamak pada manusia itu, dan tamak manusia itu mengikut kepada segala yang waham yang batil, kerana bahawasanya tamak itu mentasdikkan yang wajib kazib, dan tamak pada mereka itu bukan pada tempat tamak. Itu jelas. Saya dah jelas tuan-tuan. Tak tahulah jelas tak jelas. Sambungan daripada kata-kata hikam sebelum ini, iaitu ma qadaka syai'un mithlas waham. Ma qadaka syai'un mithlas waham. Mana tidak akan boleh memandu kamu. Ma qadaka, tidak boleh memandu kamu sesuatu yang bersifat waham. Sesuatu yang bersifat waham tidak boleh memandu kita ke arah kebenaran. Tidak boleh memandu kita ke arah kebenaran. Jadi yang kita nak cari itu adalah kebenaran, iaitu hakikat. Hakikat kebahagiaan, hakikat ma'rifah, itu yang kita nak cari. Jadi kebanyakan manusia dia tertipu, tertipu memandang sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia itu menyangka ia adalah kebahagiaan. Mana kita tertipu dengan nafsu kita. Nafsu kita sentiasa mendorong hati kita agar melihat kepada sesuatu yang bukan sebenar. Nafsu kita mengajak kita supaya memandang kepada dunia, memandang kepada harta dan sebagainya. Jadi disebut bahawa selain daripada Allah adalah waham. Waham yang kita sebut dulu benda yang sangat-sangat tidak pasti, sangat-sangat benda yang tidak betul, waham itu. Jadi begitulah kebanyakan manusia tertipu. Bahkan waham itulah penyebab terhijab hati kita memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Waham itulah yang menyebabkan hati kita terhijab daripada memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waham itu benda yang tak wujud pun. Disebut waham itu pekerjaan yang adami. Waham itu benda yang tak ada sebenarnya. Jadi kita memandang ataupun kita bergembira kepada sesuatu yang tak wujud. Kalau kita nak pilih perumpamaan, seseorang yang rasa gembira sebab dia mimpi malam tadi. Dia mimpi apa? Dia mimpi jadi kaya. Bila dijaga, patut ke orang ni gembira? Oh, alhamdulillah, dah kaya dah.
Jadi salah kita kata. Kau mimpi, kau sebenarnya masih susah lagi. Kau masih miskin lagi. Kau tiba, oh, jangan kacau, jangan kacau. Dia ada gembira, banget. Macam angan-angan mak jenin kan. Riang. Oh. Mula jual apa pun. Lupa lah cerita salah wadah gitu. Jual ayam, politik, boleh apa pun. Ada angan dia riang aja. Benda tak ada pun. Ya. Tapi dia riang. Mana kata, keriang yang kita kata, bodoh betul. Benda tak ada, dia bayang aja benda yang tak ada. Benda tu hakik tak ada, dia tak ada harta pun. Tapi dia bayang dia ada kambing, berapa itu bola kambing, bola long, benda tu tak ada pun. Dia bio Allah pas jadi dikaya, dia bayangkan dia dapat apa? Kahwin dengan anak gajah. Benda tak ada. Jadi kenapa dia riang? Benda tak ada. Dah lah nak peluk anak gajah, sentuh lepas. Maka dalam kitab tasawuf menyebut selain daripada Allah waham. Selain daripada Allah waham. Bermaksud kalau kita bergembira dengan sesuatu yang lain daripada Allah, waham, tertipu. Satu tertipu. Satu lagi yang paling besar yang rugi pada kita, menghalang kita untuk makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tertipu itu satu dah. Kita tertipu sebab bergembira kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tuan, macam mana puan? Alhamdulillah, saya semua ada, saya rianglah gitu. Saya tak tahu, semua ada, anak, bini, semua harta banyak semua. Dah selesai dah. Aku dah riang dah. Sedangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh. Kecintaan kita kepada Allah jauh. Hati kita tidak pernah merasa bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah orang ini benar-benar gembira? Apakah orang ini benar-benar bahagia? Tak. Bukan kebahagiaan yang hakiki, bermaksud jiwanya masih jauh daripada Allah SWT. Dengan arti kata lain, mudah. Orang ini hanya gembira kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah dia tidak merasa bahagia, tak faham dia merasa bahagia dengan Allah. Patut ke sebegitu kita kata. Kita hanya faham bahagia itu bila ada harta, bila ada anak, bila ada isteri, bila ada rumah dan sebagainya. Inilah bahasa gembira kita. Dengan Allah kita tak pernah rasa gembira. Apakah betul-betul kita dah berjaya? Tak berjaya. Itu kata kita tertipu. Maka bila kita meninggal, kita mati dalam keseorangan. Ataupun di padang mahsyar, mana kegembiraan kita yang selama ini kita harapkan? Mana anak kita, mana isteri kita, mana harta kita? Kita ditinggalkan oleh semua makhluk. Maka nasib kita di hadapan Allah Subhanahu bagaimana? Maka Allah Ta'ala akan berkata kepada dia, engkau tak pernah rasa bahagia dengan aku di dunia. Pergilah cari benda-benda yang kau rasa bahagia dulu. Mana dia harta, mana manusia, mana anak, mana isteri. Masa tu baru kita terhegah-hegah, ya Allah engkau lah kekasihku. Tak ada. Di akhirat bukan tempat kita nak meningkatkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Nak meningkat hubungan Ta'ala di dunia. Oh, hati kita dah jauh dengan Allah Ta'ala. Hati kita hanya gembira dengan harta dunia. Mana dunia yang kau gembira? Dah habis dah. Dunia semua tak ada. Jadi kita nak gembira dengan siapa? Baru kita kata, oh ya Allah, aku nak gembira denganmu ya. Tak ada. Di akhirat tak ada lagi. Nak rasa gembira dengan Allah di dunia. Susahlah dekat dunia ni. Sebab nafsu kita mengajak kita gembira dengan harta, gembira dengan manusia. Bila cuba nak bergembira dengan Allah Ta'ala, ini lelap dah. Muak pula nak dapat Allah Ta'ala ni. Kau dengan harta, yo boleh kita kata. Ini satu kejahatan yang kita tak perasan. Kejahatan kita tak perasan. Jahat tapi kita kata nikmat. Kejahatan yang tak perasan, insya-Allah.
Maka kata ulama, sekiranya kita dah tenggelam dalam nafsu kita, berlazat-lazat dengan nafsu kita, ya, dan kalau kita ingin kembali berlazat-lazat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rasalah kepahitan taat itu terlebih dahulu. Kata sebagai Allah sebagai ukubah, sebagai balasan kepada kita untuk mencintai yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah sadar, oh parah ni kita kata, kalau begini selama-lamanya, bagaimana akhirat nanti kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sebelum mati, kita sadar sebelum sakit. Dah kita mujahadah untuk mencari rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, kalau kita ingin baru mula nak menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rasalah kepahitan taat itu. Kalau kita lemah, berhenti kita malih nak berzikir pondok ni, muak pula rasa. Salah gitu. Kecuali orang yang sabar, masya-Allah. Pahitnya menjalin hubungan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain. Umpama kata ulama macam orang sakit. Orang sakit, itulah makan tak jaga, semua tak jaga. Bila sakit, makanlah ubat yang pahit-pahit tu. Nak sembuh tak? Tak nak makan ubat pahit. Kalau tak nak makan ubat, sakit semua-lama dah. Terpaksa kita menahan kepahitan ubat. Makan. Begitulah umpamakan, kalau hati kita sakit, maka rasailah kepahitan taat itu. Maka kita berpenuh dengan sabar. Masya Allah. Pahit betul rasa berzikir ni. Gitu. Maka kita sabar. Itu sebagai ukubah, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kepahitannya hubungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak sabar, kita melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, maka malang selama-lamanya di akhirat nanti. Jadi kalau kita faham, kita sabar dengan kepahitan itu. Sabar. Hati nak berontor-bonah ni, copetlah, minum teh lah ni. Muak apalah rasa. Kita sabar. Tak ada rasa apa-apa pun kita kata. Tawa je. Mana sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat mujahadah kita, melihat kejujuran kita, sabar kita, maka dibukanya kepahaman makna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Maka diberikan rasa ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir itu boleh datang ketenangan. Itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Saya berzikir tak tenang pun rasa, menggelisah ya. Siapa yang salah? Quran salah, kita salah. Karena kita lah yang salah. Sebab penyakit kita terlampau tenang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala buka pintu ketenangan jiwa kita. Masya-Allah, rasa faham kita maksud ibadat, faham kita maksud zikir itu. Zikir itu mendatangkan ketenangan. Kita meneruskan amal sehinggalah Allah Subhanahu wa taala berikan faham makna rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya hati kita memandang bahawa kebahagiaan itu adalah bersama dengan Allah. Ketika itu kita telah memandang hakikat yang sebenar kebahagiaan. Itu maksudnya. Bila kita telah merasai kebahagiaan sebenar itu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut kita telah melihat kepada hakikat yang sebenar. Hati kita telah melihat pada hakikat yang sebenar. Hakikat kebahagiaan sebenar adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia dengan Tuhan punya alam dunia dan akhirat. Kita mengenali Tuhan punya alam ni. Alam ni Tuhan punya. Dunia pun alam, akhirat pun alam. Alam dunia, alam akhirat. Jadi kita cari rasa bahagia dengan Tuhan punya alam ni dulu. Kan polik, kita nakkan sesuatu daripada dia, tapi dengan dia kita tak ada. Kan polik. Siapa nak bagi sesuatu kepada kita, dan tak nak kau, dan nak duit kau, dan tak muka kau, dan tak nak pandang kau. Siapa nak bagi dia? Dan tak hadiah makan, kau pergi makan, dan tak. Dan nak ngadap kau, dan tak ramah dah. Betul ke tu? Kalau orang tahu, tak payah bagi dia tu lah. Dia kan hukum mesej pun, tak payah bagi. Sepatutnya begitu. Mana kalau inginkan sesuatu kepada seseorang, apa yang perlu kita lakukan? Kita kena berbaik dengan Tuhan dulu. Kita baik dengan Tuhan itu.
Sehingga jujurnya hubungan kita dengan orang tu, kita tak pandang lah apa yang disediakan. Sehingga kita mengerti makna persahabatan, kita kata. Akhirnya kita rasa cinta kepada orang itu. Asalnya kita suka pada pemberian dia. Asalnya kita suka pada dia. Dia pemurah, dia bagi makan. Asalnya kita suka pada benda yang dia bagi. Kita jalinkan hubungan dengan tuan punya makanan tu. Akhirnya yang kita suka adalah kepada tuan itu. Tuan itu yang kita suka. Akhirnya kita faham. Kita pergi rumah dia bukan sebab makanan dia. Sebab kita dah merasa kebahagiaan hubungan dia. Jadi orang tu orang yang mulia. Tuan tu tuan yang mulia. Dia pandai nak membahagiakan kita. Walaupun dia tahu, Masya Allah, sahabat aku ni benar-benar ikhlas. Benar-benar mencintai aku. Dan sampai dia faham bahawa dia datang tu bukan sebab nak makan. Dia faham, dia memang telah menjadi hubungan yang mesra dengan dia. Ikhlas. Dan orang kita jalin hubungan, orang yang mulia. Patutkah datang tanpa apa-apa? Walaupun orang tu ikhlas datang, sedangkan yang kita begitu, dia maha kaya, dia maha mulia. Bila kita pergi dekat dia, maka dijauhkan kita dengan pelbagai makanan dan sebagainya. Sebab kita telah menjalinkan hubungan. Dan kita telah faham makna datang rumah dia bukan makan. Kita datang rumah dia sebab nak bertemu dengan tuan rumah. Kalau tuan rumah tu tahu datang nak makan, dia tahulah orang datang bukan nak apa, dia sebab makan ni. Tapi dia bagilah. Sebab tuan rumah tu mulia. Datanglah makan. Bila datang makan semua datang. Datanglah kita bincang, petang ni kita air kosong tak datang dia dah. Kan? Jadi dia faham, orang ni kalau dijamu makan baru datang dia. Datanglah petang ni, bubur kacang lepas tu syarat. Boleh. Jadi tuan rumah ni mulia. Walaupun dia tahu orang datang itu tahap keikhlasan dia tak sampai, tapi dia tetap begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tahap keikhlasan kita dengan Allah tak sama. Tapi betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kita nikmat syurga. Tapi sama tak orang yang benar-benar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak merasainya. Jadi kalau begitu disebut bahawa selain daripada Allah Subhanahu adalah waham, kepalsuan. Jadi sebab itu dalam tasawuf kita mencari kebahagiaan hakiki. Mana kita rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita rasa bahagia dengan Allah, maka dinamakan kita nampak hakikat. Itu maksud dia. Hakikat. Dan tamak pada manusia itu mengikut. Boleh mengikutlah. Mengikut mengikut. Saya bahasa Arab qadaka, ikut. Ma qadaka, memandu. Tamak pada manusia itu mengikut kepada segala waham yang batil. Bermaksud kebanyakan manusia tamak ni apa? Tamak ni bersangatan ingin, tu tamak nama dia. Tamak ni bersangatan ingin. Kalau berkehendak saja, tu belum lagi dah. Tapi kalau tamak tu, itu terlampau sangat ingin, itu nama dia tamak. Sangat-sangat keinginan, maka dia nama dia tamak. Maka kebanyakan manusia itu tamak mengikut kepada yang waham. Jadi malangnya manusia ini, dia sangat ingin kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Tamak pada waham. Yang kita sebut waham ini adalah selain daripada Allah adalah waham. Selain daripada Allah waham, benda yang tak bukan hakiki. Kebanyakan manusia tamak pada waham. Yang nama dia harta, Masya Allah, tamak. Yang nama dia manusia, tamak. Yang nama dia anak, tamak. Yang pada isteri, tamak. Bersangatan keinginan dia. Kepada Allah, tak apalah, khawaii lalu. Tak berapa nak tamak apa dah. Tamak ni sangat tak ingin. Kepada Allah Ta'ala, tak tamak dah, latih pula gitu. Bayangkanlah orang makan tak selera, makanlah. Selera sikit je, 2 suap dia. Mana dia tak ada tamak. Dia tak nak. Tapi cuba orang jenis lapar apa selera. Nampak dia tamak.
tersangat berselera dia untuk makan kan. Jadi kebanyakan manusia tamak pada yang waham. Tidak tamak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat juga, kita jadikan hubungan dengan Allah Taala, buat juga tapi tak tamak. Leweh dia datang. Mana tu? Wow. Pula leweh pula, entah tak dibagi balik. Balik semangat tu. Nak jumpa anak, nak jumpa apa. Mari kita beramal. Dah lemah dah. Apa ini dah tu? Mana bermaksud tidak tamak pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak tamak? Sebab hati kita memandang kepada yang batil. Hati kita terpikat pada yang batil. Maka tamak manusia itu mengikut kepada segala yang waham. Mana segala yang waham selain daripada Allah SWT, mengikut kepada yang waham. Yang batil, batil. Benda yang bukan hakiki. Kerana bahawasanya tamak itu mentasdikkan yang wajib kazib. Bermaksud tamak itu dia percaya kepada yang dusta, mentasdikkan yang wajib kazib. Dan tamak pada mereka itu pada bukan tempat tamak. Perasaan tamak itu bagus. Tamak ni sangat berkeinginan, sangat suka. Jadi manusia ni ada sesuatu yang dia suka kan. Dia tamak. Tetapi kita letakkan tamak bukan pada tempatnya. Sebab apa? Sebab buta mata hati kita. Buta mata hati kita melihat sesuatu kan, sesuatu yang sebenar. Jadi kita tamak pada benda yang batil lah. Kita tidak tamak pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah lemahnya kita kan. Kita tamak kepada dunia, tidak tamak kepada akhirat. Kita tamak pada dunia tapi tidak tamak pada akhirat. Lemah iman kita kan. Bila iman kita kuat, keyakinan kita kuat, maka kita mula meninggalkan tamak kita kepada dunia, kita tamak pula pada akhirat. Bila mata hati kita telah memandang kepada akhirat, kita yakin, sehingga disebut apa? Sehingga disebut seolah syurga itu berada di hadapan mata. Bila syurga di hadapan mata, maka mula kita tamak kepada syurga. Sebab kita yakin syurga itu lazat, syurga itu hebat. Jadi kita mendengar perkhabaran syurga, maka kita menerimanya dengan iman kita. Kalau iman kita lemah, maka seolah terdinding alam akhirat itu. Bila iman kita meningkat, maka kita melihat akhirat itu lebih dekat. Maka hati kita mula terpikat kepada akhirat, tamak kepada akhirat. Seperti mana sahabat Nabi Harisah, bila Nabi tanya keadaan dia, kaifa asbahta ya Harithah? Kaifa asbahta ya Harithah? Apa khabar pagi ini wahai Harithah? Maka Harithah menjawab, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini aku benar-benar jadi seorang mukmin. Nabi kata, wahai Harithah, setiap kata-kata itu perlu bukti. Apa bukti kata-katamu? Ya Rasulullah, malam tadi aku qiyam, pagi ini aku puasa. Dan apabila aku terkenangkan syurga, maka seolah syurga itu berada di hadapan mata aku. Aku ternampak-nampak manusia yang sedang menikmati syurga. Jadi terasa tamaklah kita kepada syurga itu. Dan aku melihat azab neraka itu, seolah aku terlihat orang yang berada azab api neraka. Bertambah takut dia kepada azab neraka. Dan kepada syurga pula berasa keinginan pada syurga. Ini sebenarnya hadis yang selalu kita baca. Jadi malaikat Allah Ta'ala tanya, mereka nampak tak syurga? Mereka tak nampak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka nampak? Kalau nampak, bersangatan mereka minta, kata malaikat.
Jadi minta syurga ni elok ke? Minta syurga ni elok. Minta syurga ni elok. Minta syurga ini menggambarkan keyakinan kita terhadap syurga. Minta lindung api neraka elok ke tak elok? Elok. Sebab minta lindung api neraka menggambarkan keyakinan kita tak neraka tu. Ya? Kalau kurang keyakinan kita tak api neraka, cara minta lindung tu macam dia tak ya. Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar. Hati bila nak minta ni, bila nak minta. Mana tak minta. Mana keyakinan itu tak sampai tahap itu. Tapi kalau dia sebab itu balik Allah Ta'ala tanya, apa yang mereka minta lindung? Mereka minta lindung api neraka-Mu ya Allah. Mereka nampak ke tidak api neraka? Mereka tak nampak. Bagaimana kalau mereka nampak? Jadi mereka kalau mereka nampak, bersangatanlah minta lindung daripada neraka itu. Jadi minta lindung api neraka mengikut qadar hati kita kepada keyakinan neraka itu. Bila kita yakin, Masya Allah, minta lindung, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebagaimana orang pergi Makkah, habis haji. Ketika di padang Arafah, Masya Allah, ketika itu terasa akhirat. Kita di Arafah, ketika minta lindung azab neraka, masa tu meleleh air mata kita. Sebab dekatnya akhirat ketika itu. Kenapa? Sebab nampak pada akhirat. Jadi minta syurga elok menggambarkan keyakinan kita terhadap syurga. Hadis tu menyebut apa? Malaikat yang balik daripada halaqah zikir tadi, Allah Ta'ala tanya, mereka minta apa? Yang mereka beramal ni apa yang mereka minta? Mereka minta syurga-Mu ya Allah. Yang mereka minta syurga aku, mereka nampak ke tidak syurga tu? Mereka jawab, mereka tak nampak syurga-Mu ya Allah. Kemudian Tuhan tanya, bagaimana kalau mereka nampak syurga-Mu? Mereka menjawab, kalau mereka nampak syurga-Mu ya Allah, bersangatanlah mereka minta. Bermaksud dianjurkan kita minta. Dan bila kita minta itu tanda apa? Tanda yakin kita tentang kewujudan syurga itu. Dan Allah Ta'ala tak larang kita untuk berkeinginan minta dengan syurga. Bahkan Nabi SAW menyebut, Iza sa'altal jannah fas'al firdaus. Bila kau nak minta syurga firdausil a'la kepada Allah Ta'ala. Minta syurga firdaus. Bermaksud kita meyakini tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tamak kita kepada akhirat. Kita telah meletakkan tamak pada tempat yang sebenar. Kemudian dalam ilmu tasawuf kita kata ada kefahaman yang lebih khusus. Yang terkadang sukar kita nak faham. Sebab untuk memahami syurga itu lebih mudah. Sebab syurga itu dekat kepada syahwat kita. Bahkan syurga itu adalah untuk syahwat kita. Walahu ma tashtahil anfus. Allah Ta'ala menyebut syurga itu untuk syahwat kita. Syurga itu sesuatu yang syahwat kita suka. Makan, minum, berkahwin, mahligai, baju yang cantik-cantik. Dalam Quran disebut, dalam syurga itu sesuatu yang diinginkan oleh syahwat manusia. Bahkan lebih daripada itu, syahwat manusia 100 kali ganda. Selera 100 kali ganda. Masya Allah. Sekarang ni kita selera juga. Takat 2 pinggan, Ustaz Nazri tak nak salah. Tetapi selera macam tu tak cukup. Kalau selera takat 2 pinggan, tak cukup. Dalam syurga memerlukan selera yang lebih besar lagi. Sebab nikmat banyak. Kok selera syurga macam kat dunia, 2 pinggan kenyang dah. Banyak lagi nikmat, siapa nak makan? Sebab tu Nabi kata, syahwat di syurga itu umpama 100 orang lelaki. Kuatnya. Jadi bermaksud nikmat syurga itu mudah kita faham. Makan yang lazat, minuman yang lazat, pakaian yang cantik, rumah yang cantik. Tak ada rumah yang cantik dalam syurga, tak ada dekat dunia ni.
senang kita faham. Termasuk syahwat tu dapat faham. Masya-Allah. Ya. Teringin kita. Tapi satu yang mulia lah. Sebab kita memilih nikmat yang kekal. Jadi bila kita berkeinginan untuk nikmat yang kekal, maka kita ibadat. Kita taat. Kita meninggalkan maksiat. Sebab kita yakin dan kita mula tamak kepada nikmat-nikmat syurga yang kekal. Dan Allah Ta'ala juga pandu kita sebegitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka. Walal akhirah, akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula yang pertama, kehidupan yang pertama yang di dunia. Tuhan kata akhirat lebih baik daripada dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Itu lagi khusus. Wabtaghi, tuntunlah, carilah, usahakanlah. Fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Sesuatu yang Tuhan sediakan akhirat, yakni syurga. Wala tansa nasibaka min dunya, jangan lupa nasib dunia kamu. Bermaksud dah terlampau syukur dekat akhirat, jangan kita tinggalkan dunia pula. Anak bini nak makan dia, anak bini nak hidup dia, anak bini pun nak makan nasi Arab dia. Dah kita dah syukur dah akhirat, tak ada. Makan bubur dia. Kita je lah, anak bini kita. Semua nak dimakan Pizza nak makan, KFC nak makan. Wala tansa nasibaka min dunya, jangan lupa dunia kamu. Ya, silakan kita yakin akhirat, tamak kepada akhirat dan sebagainya. Jangan lupa kita kepada dunia kita. Ya, silakan tamak kepada akhirat, dia kata. Tetapi ada ilmu yang lebih khusus untuk ahli khusus, iaitu untuk memahami tamak kepada Tuhan syurga. Patut tak kita nak faham, bukan sekadar kita nak tamak kepada syurga sahaja, kita nak faham tamak kepada Tuhan syurga itu. Itu nafsu cukup tak suka. Nafsu menghalang kita. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan rahsia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan rahsia ma'rifah itu di sebalik nafsu kita. Nafsu sangat tak suka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat apa-apa, kita kata. Nak dapat syurga lambat lagi, dia kata. Sekarang ni Allah, dia kata. Maksud begitu jahatnya nafsu kita ini, maka dihalangnya kita untuk faham suka pada Tuhan syurga, Tuhan dunia dan dunia akhirat. Jahatnya nafsu dihalang kita untuk rasa bahagia pada Tuhan punya syurga, Tuhan punya dunia dan syurga itu. Tak kejahat-jahat. Ya. Dan satu benda yang pelik. Pelik tak? Kita suka makan rumah orang tu, tuan rumah dia tak suka lah. Kalau makan suka. Kita kata, pelik. Begitulah. Dahsyatnya nafsu. Jadi, ulama tasawuf lah yang membimbing, mengajak kita, mari kita beramal, mari kita mujahadah. Nak ke mana kau nak bawa ni? Untuk makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk rasa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang tak faham, tak lah. Berapa nak buat, boleh cari. Beramal dah lah. Kita nak cari apa? Nak cari makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata, kita ingin rasa tamak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih tamak pada syurga itu. Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i gitu. Imam madhab kita. Imam Syafi'i kata, aku beramal bukan kerana syurga. Aku beramal kerana syurga, di syurga itu ada nikmat, iaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Imam Syafi'i rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Bila menjalinkan hubungan Allah, rasa bahagia, rasa nikmat. Jadi ternanti-nanti saat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i memberi kepaham yang lazat itu adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah, yang ni kita tak faham. Kita hanya faham mazhab Syafi'i, cara ibadat, cara solat. Tapi apa yang diperoleh Imam Syafi'i? Masya-Allah. Imam Syafi'i kata, aku beramal bukan semata-mata untuk mendapat syurga. Kalaulah beramal untuk syurga, maka aku tak beramal segini rupa. Jadi Imam Syafi'i beramal kerana akhirat itu ada nama, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Macam orang lah makna cinta kasih sayang. Kalau payu mah, kalau dia tak ada, tak kosong dengan payu. Dia tak ada tapi makan ada. Kalau orang ni dia tak ada, tak apa. Makan tak? Makan tak apa. Dia tak ada biar hantar. Itu makna. Tapi kalau orang dia ada, dia tak ada. Dia tak ada tapi makan ada. Dia tak. Dia bukan nak makan dia nak jumpa dia. Masya-Allah ni. Ya. Sedangkan yang jamu tu semua ada nasi Arab ada, nasi tak Arab ada tu. Bagi orang tu, ui, tapi tuan rumah tak ada. Biarlah dah. Yang penting ada tak ada tak. Tapi kalau orang yang faham makna cinta, dia tak pergi dah. Dia ada rumah, dia tak ada. Tak masuk. Begitulah kepahaman Imam Syafi'i terhadap balasan syurga. Mereka kata kalau sekadar-kadar pergi nak makan, tak jumpa tuan rumah, tak payah pergilah, kata orang ni. Masya-Allah. Tapi kalau orang tak faham erti itu, dia hanya suka makan saja. Ya, macam kita lah. Kita mau menginginkan syurga, ya, silakan sebab kita lemah. Ya. Tetapi kita ingin kepahaman yang lebih dalam lagi, iaitu memahami makna tamak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat yang sebenar tamak. Kalau kita tamak pada syurga, ialah okeylah. Daripada kita tamak pada dunia yang fana, kita tamak kepada balasan akhiratnya kelak bani. Ya, silakan. Tetapi ada lagi tamak yang lebih sepatutnya kita letak, tamak pada Allah Subhanahu wa taala itu. Barulah betul tempat tamak tu. Yang kita cinta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah lazat syurga itu. Bila kita pergi rumah orang itu, kita nak jumpa tuan rumah, tiba-tiba tuan rumah jamu makanan, barulah makan itu lazat sebab kita makan di rumah tuan rumah yang kita cintai, dan kita memakan makanan yang tuan rumah yang mencintai. Begitulah nikmat syurga. Baru kita telah faham maksud sebenar. Jadi maksud orang tasawuf ni lebih tinggi kedudukan dia sebab dia menjadi cinta kepada Tuhan, kepada syurga itu. Bukan mudah. Kalau kita cuai, kalau kita tidak bersungguh, maka kita tak faham maksud itu. Sebab itu Imam Syazili menyebut dalam bertasawuf dan nama dia taghalghul. Taghalghala yataghalghalu taghalghulan. Maka kata Imam Syazili, man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata ala kaba'ir wa huwa la yash'uru. Barang siapa tidak bersungguh-sungguh dengan ilmu ini, mata ala kaba'ir, ditakuti mati dan membuat kesalahan yang besar. Dalam keadaan kita tak perasan. Kesalahan besar, kesalahan ni banyak kategori lah kita kata. Kesalahan besar dalam ilmu tasawuf adalah kesalahan meletakkan cinta pada tempat yang salah. Bagi kita besar. Bagi orang awam, itu tak besar. Bagi orang awam tinggalkan sembahyang, tak puasa. Dia dah sudah semua puasa dah. Tapi dalam tasawuf mereka memandang besar bila kita mati, membuat kecintaan kepada yang lain, bermaksud kita meninggal dunia, ada sesuatu yang lebih kita cintai berbanding dengan Allah Ta'ala. Besar tak besar masalah ni? Ya? Masya Allah, salat kita jaga, haji kita jaga, puasa kita jaga, Quran kita jaga, semua benda kita jaga. Ya? Tapi bab kecintaan, ada sesuatu yang kita lebih cinta kepada Allah Ta'ala, maka mati gitu. Jadi benda yang besar. Sebab itu masyarakat kata, barang siapa tidak bersungguh-sungguh dalam ilmu ini, ditakuti mati dalam keadaan berdosa besar. Mata al-kabair wa huwa la yash'ur, dan dia tak perasan pun dia bawa kesalahan itu. Kita rasa kita dah selesai semua dah. Tetapi ada kesalahan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan batin kita tidak tamak pada Allah Taala. Mana kita meletakkan tamak pada benda yang salah. Termasuk kita berbicara tamak pada syurga semata-mata, ada kesalahan juga kata-kata. Sebab kita hanya tamak pada kurniaan Allah Ta'ala. Kita perlu tamak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka katanya, maka dan tamak mereka itu pada bukan tempat tamak, dan segala orang yang ahli haqaiq, ahli hakikat. Apa maksud ahli hakikat? Orang yang bahagia dengan Allah itu ahli hakikat. Orang yang mencintai Allah itu nama ahli hakikat.
Jadi bukan hakikat yang falsafah hakikat yang tak betul dia. Masuk hakikat mudah. Masuk hakikat ni mudah. Kita rasa cinta kepada Allah, itulah hakikat. Itulah ahli hakikat. Kita memandang yang paling besar itu adalah Allah Ta'ala, maka kita berada hakikat. Kita memahami hakikat. Sebaliknya orang yang mencintai yang lain pada Allah, maka dia tidak memahami hakikat. Itu maksud dia, hakikat. Tak ada makna maksud yang lain. Itu maksud hakikat. Jadi alim hakikat yang orang macam-macam bawa kepada falsafah yang berbagai. Jadi ilmu hakikat adalah hati kita ini rasa bahagia dengan Allah. Tidaklah para awliya ila salihin kecuali mereka itu ahli hakikat. Maksud mereka itu bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nama hakikat. Kita ini tidak menjadi ahli hakikat sebab kita bahagia kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tidak mencapai hakikat yang sebenar. Maka kita suluk, salik. Kita mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit sehingga sampailah hati kita rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah memahami hakikat. Dan segala orang yang ahli haqaiq, jamak daripada hakikat, haqaiq, haqiqatun, haqiqatani, haqaiqun, jamak taksir. Dan segala orang yang ahli haqaiq, uzlah mereka itu daripada itu tiada ta'alluq himmah mereka itu melainkan pada Allah. Masya Allah. Himmah mereka kepada Allah, keinginan mereka kepada Allah macam kita keinginan kita kepada duit kan, duit keinginan kita. Kadang ingin kita nak makan, itu namanya himmah. Himmah ni keinginan, himmah ni cita-cita, keinginan gitu. Yang kita risau, yang kita ingin harta, yang kita risau ingin dunia, yang kita risau apa lagi? Himmah makan dan sebagainya. Para awliya ini himmah mereka apa? Kepada Allah. Himmah dia, Masya Allah, rasa jauh kepada Allah. Ingin rasa bahagia kepada Allah. Himmah mereka kepada Allah. Keinginan dia hanya makrifat pada Allah Ta'ala. Walaupun makan, tapi benda yang paling dirisau adalah Allah. Macam kita lah, kat dunia yang paling kita risau apa sekarang? Mana? Ahli haqaiq, ahli hakikat atau para awliya, yang mereka ingin itu adalah makrifat. Yang paling mereka takut adalah hijab. Orang awam yang mukmin, yang mereka paling ingin adalah syurga. Yang paling mereka takut adalah neraka. Para awliya, yang mereka ingin adalah ma'rifah. Yang paling mereka takut adalah hijab. Kita ni khawas pun tidak, awam pun tidak. Yang kita takut, yang kita nak sehat. Yang kita takut COVID. Contohnya, bukan tak boleh takut boleh. Tapi jangan melampau-lampau. Jadi dah terbalik. Jadi orang yang mukmin, maka yang ditakutkan adalah akhirat. Bawah pada itu yang kita takutkan dunia. Kita takutkan bala dunia dan kita harapkan nikmat dunia. Ini rendah sangat. Bagi orang yang nikah iman dia, yang diinginkan syurga, yang ditakutkan neraka. Dunia ni bala penyakit ke apa, kalau mati syahid. Masya Allah. Apa takut COVID? Bukan tak boleh. Apa takut? Mana sepatutnya begitu. COVID apa takut? Kalau mati syahid COVID. Patut gembira tak. Jadi kalau takut, mana kita ahli dunia. Rendah martabat gitu. Bukanlah kita pergi kerja COVID tu. Mana jangan takut. Mana dah kalau kono mati syahid. Ta'un ni mati syahid. Ada hadis dia. Orang mukmin mati ta'un syahid. Patut dia kono COVID. Alhamdulillah.
Tak pandang pun. Sebab janji daripada Nabi SAW. Nabi tanya, siapakah syahid daripada umat aku? Sahabat kata, orang syahid adalah orang yang mati di padang perang, ya Rasulullah. Kalau macam tu tak ramailah umat aku syahid. Jadi siapa yang syahid ya Rasulullah? Nabi sebut, orang mati kena ta'un, orang mati disebabkan lameh, orang mati disebabkan terbakar, orang mati disebabkan tanah runtuh, orang mati yang sakit parut. Sebab tu kalau orang perempuan bersalin meninggal, mati syahid. Nabi sebut mati disebabkan sakit parut. Mati syahid, mati syahid. Jadi satu kebanggaan di akhirat nanti sebenarnya dia. Di akhirat nanti kita pula tekilan, kau nanti elok dan mati COVID beginilah. Ini mati sebab apa? Terlebih makan apa? Makan daging, kena gaut mati. Mati dak gaut tak takut dah. Mati kena gaut tak ada syahid ke sana. Tak disebut. Mati sikit kaki tak ada. Mati ta'un ada. Sebab tu tak boleh takut pada mana. Takut sekadar je lah. Kalau dia takut pada mana, dia ahli dunia lah kita. Jadi Masya Allah. Mana kata, yang kita takut adalah akhirat. Yang kita inginkan, syurga. Itu awam. Ahli khawas, para awliya, yang diinginkan ma'rifat. Bila lah dapat ma'rifat? Bila dapat ma'rifat? Yang ditakutkan hijab. Sengsara dan hijab. Ya Allah, hatiku tidak musyahadah padamu ya Allah. Hatiku hanya melihat dunia saja ya Allah. Hatiku tidak merasai nikmat padamu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Itu rintihan hatinya. Kita ni ya Allah, ya Allah, gaul ya Allah. Boleh. Tapi rintihan kita kepada jasad. Ya Allah, yang itu kita kata, anda kata ya Allah, ya Allah, ya apa aku kata itu? Sakit kaki ya Allah, ya Allah. Boleh nilai, tapi nilai kita risau kepada penyakit jasad. Ya Allah dia sama, tapi mafhum ya Allah tak sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa kaki bongkar? Boleh, tapi nilai pahaman kita tu rendah. Para awliya, ya Allah dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang mereka risau? Hijab. Hati ini jauh, ya Allah. Hati ini tidak melihatmu, ya Allah. Maka dia merintih kepada Allah. Ini kerisauan para ahlillah. Dan mereka rasa bahagia dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan adalah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dunia dia tidak seberapa, ini kebahagiaan dia. Ini yang ingin dibawa faham oleh para ulama tasawuf. Maka uzlah mereka itu daripada itu tiada ta'aluk himmah mereka itu melainkan kepada Allah. Himmah mereka kepada Allah. Jadi himmah mereka kepada Allah darajat. Himmah kepada Allah darajat. Bahkan dia sentiasalah para awliya itu meminta peningkatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada hentinya. Sebab itu kemuliaan yang paling tinggi adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ini darajatnya sentiasa meningkat. Walaupun Nabi telah kembali ke alam barzah, derajat Nabi meningkat. Sebab itu para awliya, mereka itu musyahadah kepada Allah. Mereka minta tambahan musyahadah. Sebab himmah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan ulumul himmah. Cita-cita yang tinggi. Nak faham, tak nak faham, tak dapat nak bersyukur. Mana himmah yang tinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang risau dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uzlah mereka itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada ta'aluk himmah mereka itu melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada tawakal mereka itu melainkan atasnya. Dan tiada berpegang mereka itu melainkan padanya. Sesungguhnya telah gugurlah
aghyar, betul tak? Aghyar ke apa? Sesungguhnya telah gugurlah aghyar, segala waham dan khayal, iaitu yang ta'aluk, iaitu yang ta'aluk pada segala aghyar. Aghyar lah tu, daripada hati. Jadi aghyar juga selain daripada Allah Ta'ala disebut aghyar. Selain daripada Allah tu juga disebut aghyar. Aghyar ni daripada kalimah ghair. Ghayara. Ghair itu maksud selain. Selain Allah, asalnya selain Allah daripada ghairullah. Ghairullah, asalnya ghairullah. Selain daripada Allah, ghairullah. Tapi dibuang Allah jadi ghair. Ghair ni apa? Semua makhluk adalah ghairullah. Selain daripada Allah, makhluk. Jadi selain daripada Allah nama dia ghairullah. Jadi ghairullah. Jadi kalau satu, ghairullah. Satu. Dua, kalau banyak jadi aghyar. Aghyar. Jadi kita ini banyak tertakluk kepada aghyar. Aghyar itu sesuatu yang lain pada Allah itu. Iaitu ta'aluk pada segala aghyar pada hati. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil